Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi dan alhamdulillah, insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung kembali Salat Talaki Safinatun Najah. Menggunakan pakai kitab Safinatun Najah, insya-Allah akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudah-sudahan daripada segala nabi-nabi, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala atas segala keluarganya, keluarga Nabi, dan sekalian sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah, disusuli dengan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat yang terdahulu minggu lepas sudah masuk kepada selawat doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi memerintah kita selawat doa kerahmatan ke atas Nabi, Nabi juga memerintah kita supaya doa kerahmatan ke atas keluarga Nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, kata olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat olehmu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beri rahmat olehmu atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagaimana kita maklum, di dalam sembahyang selepas daripada membaca tasyahud akhir, kita berselawat atas Nabi dan kita berselawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tasyahud akhir kan, kita pun berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita sambung ke kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampailah kepada Hamidum Majid. Kita maklumlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu rukun bacaan di dalam sembahyang. Wa ala ali Sayyidina Muhammad ni sunat ab'ad. Tu mana sunat yang besar di dalam sembahyang, selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita bukan hanya dituntut selawat atas Nabi, kita dituntut juga selawat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak minggu lepasnya saya pergi kepada siapakah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setengah pandangan apabila keluarga Nabi itu pada tempat doa. Sekarang ni tempat doa lah. Sebab doa sekarang ni tuan kita mendoakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi. Mana tempat doa.
apabila keluarga Nabi fi maqamid doa, pada tempat doa, kena kepada atba'i, pengikut-pengikut Nabi SAW. Siapa pengikut Nabi SAW ni? Di kalangan mereka yang beriman dengan Allah dan mereka yang beriman dengan Rasul. Itu keluarga Nabi. Mana umum, maknanya luah, bukan hanya keluarga Nabi ni kena kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib sahaja. Sebab keluarga Nabi ni Bani Hashim, Bani Muttalib. Anak cucu Hashim bin Abdul Manaf dan anak cucu Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Itu keluarga Nabi dalam persoalan zakat dan persoalan khumusul khumus, pembahagian harta ghanimah rampasan perang. Tapi di sini kita di tempat doa. Sama juga kita dalam sembahyang. Doa. Selepas tasyahud akhir, kita doakan kerahmatan ke atas Nabi dan kita doakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi. Jadi di situ adalah tempat doa. Di situ adalah tempat doa. Maka keluarga Nabi ni pada tempat doa bukan hanya Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi ni di kalangan orang-orang yang beriman. Walaupun yang derhaka sekalipun, janji di kalangan orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam hadis. Hadis ni hadis yang dhaif lah. Hadis ni dijazamkan oleh Nawawi dalam Syarah Muslim. Nabi bersabda, Alu Muhammadin kullu taqiyin. Dan bermula Alu Muhammadin, bermula keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyin, tiap-tiap orang yang bertakwa. Maka minggu lepas saya sudah datangkan takwa ni dia ada martabat dia. Ada kedudukan dia. Ada takwa yang paling rendah, ada takwa yang pertengahan dan ada takwa hak nombor 1, hak paling atas. Kemudian minggu lepas pula saya pergi pula takwa paling rendah ni apalah dia punya manfaat dia. Takwa yang pertengahan apa dia punya manfaat dia. Takwa paling tinggi tu apa yang dia akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa hak paling rendah adalah orang yang terpelihara daripada menyekutukan Allah. Dengan bahawa ianya adalah di kalangan orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Makna orang-orang yang beriman. Makna sudah masuk di kalangan orang yang bertakwa. Maka sudah masuk di dalam keluarga Nabi SAW. Dalam ketika didoakan kerahmatan atas keluarga Nabi, maka termasuk hak takwa, hak paling rendah ni yang terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahawa mentauhidkan Allah, didapat dah manfaat daripada doa. Doa ni doa orang semayang. Doa dalam semayang pula. Wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan engkau beri rahmat atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tadi tu, hak serendah orang takwa tu, dia sudah dapat dah bahagian hak doa di dalam sembahyang. Hak lebih hampir diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun yang terpelihara daripada menyekutukan Allah tadi tu ahli maksiat sekalipun, itu takwa paling rendah sekali. Adapun yang biasa kita dengar dalam khutbah Jumaat, sebab kita maklumlah khutbah Jumaat, khatibnya akan memesan ketakwaan di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Sebab pesan ketakwaan tu adalah rukun khutbah. Kalau tak pesan, khutbah tidak sah, sembahyang Jumaat pun tidak sah. Khatib pesan kan, ittaqullah, khutbah pertama. Khutbah kedua, ittaqullah. Kenapa tak khatib ni? Ayat samanya yang digunakan. Ittaqullah, khutbah pertama, ada dah. Naik khutbah kedua pula, ittaqullah pula. Hak tu rukun khutbah. Wajib berpesan ketakwaan. Tapi takwa di situ, biasanya,
Khatib pergi kepada takwa yang pertengahan. Mengerjakan segala suruhan, bukan hanya mentauhidkan Allah sahaja, dan meninggalkan segala larangan, bukan hanya mentauhidkan Allah sahaja. Itu takwa yang pertengahan. Tapi takwa yang paling tingginya kok, mengerjakan segala kesuruhan Allah, wajib sunat. Itu paling tinggi. Meninggalkan larangan Allah, yang haram tinggal, yang makruh pun tinggal, perkara yang harus tetapi berlebih-lebihan pun tinggal. Itu hak takwa hak paling tinggi. Kemudian, ni pengulangan lah ni. Sebab minggu lepas, saya ada beritahu dah. InsyaAllah minggu akan datang, saya akan mengulangi balik berkaitan dengan martabat takwa. Dan juga insyaAllah saya akan cerita berkaitan dengan faedah hak takwa tu. Selain daripada yang mengikuti live FB ni, dia boleh ulang dengar pula. Buka dalam FB Manis FM, boleh dengar balik. Dan juga boleh ambil sipang dalam FB sendiri. Boleh ambil sipang untuk diri sendiri dan boleh share kepada orang yang lain. Sebab terkadang orang yang mengikuti live FB ni, dia bukan hanya mengikuti dia saja. Dia kadang-kadang dia share. Dan ni hak lepas daripada selesai dah ni, hak selak talaki Safinatun Najah ni, tak sempat nak dengar. Boleh dengar pula. Dengar dah. Tapi nak dengar biar berulang kali, boleh dengar pula. Cuma saya sebut minggu lepasnya, mungkin ada di kalangan hak pendengar radio Manis FM ni, hanya betul-betul dengar radio je. Dia tak peduli hak hak FB tu. Jadi saya kata insyaAllah saya ulang balik. Sebab berkaitan dengan kedudukan martabat takwa ni, kita kena tahulah. Kita kena tahu. Maknanya takwa permulaannya macam mana, pertengahannya macam mana, paling tingginya macam mana. Hak permulaan pun sudah masuk di bawah keluarga Nabi SAW yang sentiasa didoakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi. Selepas dia doa kerahmatan ke atas Nabi SAW. Jadi apabila sentiasa didoa ni, sebab itulah kita memuliakan. Walaupun kita ni mungkin agak kurang kepatuhan, tetapi kita memuliakan orang yang sentiasa mematuhi perintah Allah. Orang yang sentiasa sembahyang. Kita menghormati dia, memuliakan dia. Sebab apa? Sebab dalam sembahyang dia tu, di rakaat yang terakhir, selepas tasyahud akhir, tahiyat akhir tu, dia akan doakan kerahmatan ke atas keluarga Nabi. Jadi, kita walaupun agak culah sikit apa perintah-perintah Allah ni, kita dapat juga bahagian doa dia. Sebab tu kita menghormati orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata apa benda dia ni, kena dok kita, tegur dok kita. Dia semayang kuat. Dalam semayang dia doa kepada kamu tu. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu pun masuk juga. Sebab kamu orang yang beriman. Kamu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kamu ni asi, banyak melakukan kemaksiatan. Daripada doa mereka, supaya Allah Ta'ala kurniakan rahmat tu, dapat pada semua orang yang beriman, termasuk kamu. Sampai masa Tuhan perkenan doa tu, kamu mudah-mudah je meninggalkan maksiat yang dilakukan. Kadang-kadang kan orang dahulu ni dia agak kurang sikit amati berkaitan dengan agama ni. Tapi kemudian tu jadi lain sikit. Dia berubah. Mana hala kebaik. Itu semua mari daripada doa tu lah. Sebab tu kata, kita menghormati orang-orang yang soleh. Orang-orang yang sentiasa mendirikan semayang. Sebab apa? Sebab kita dapat bahagian doa daripada mereka. Hak doa tu hak mahalnya. Kalau setakat nak tolong belanja air, tu mudah sangat tu. Siapa pun boleh belanja kita. Ni hak doa ni. Maknanya kita nak tahu bahawa kita ni masuk dalam doa wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sembahyang, ya Allah berilah kerahmatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan berilah kerahmatan ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekurang-kurangnya hak tadi, hak takwa martabat yang pertama, terpelihara daripada menyekutukan Allah dengan bahu mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Jadi hak takwa, hak permulaan tu, faedah dianya selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita biasa dengarlah lapisan-lapisan neraka ni ada 7. Neraka hak paling atas, neraka Jahannam. Neraka hak paling bawah, neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ni tempat keseksaan yang kekal selama-lamanya bagi orang munafik. Neraka Jahannam, tempat keseksaan kepada orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah, yang banyak dosa. Tu. Jadi maknanya kalaulah dia duduk takwa yang paling rendah, takwa yang permulaan tadi, dia beriman, dia mentauhidkan Allah, dia selamat daripada 6 lapis neraka bawah kekal. Sebab 6 lapis bawah tu kekal selama-lamanya. Hak neraka Jahannam, hak tak kekal. Jadi selamat daripada 6 lapis neraka bawah. Tapi duduk neraka Jahannam, di hari akhirah, hari kiamah, satu hari di hari kiamah, satu hari di neraka, tempoh masa dunia 1000 tahun dah. 1000 tahun dah. Jadi, nak selamatlah pula daripada neraka Jahannam, kena naik kepada takwa martabat yang kedua. Mana apa? Beriman, mentauhidkan Allah, tetap dah, serta mengerjakan segala kewajipan-kewajipan. Walaupun sunat malah pun. Hak wajib-wajib, beres. Semayang 5 waktu, beres. Puasa Ramadan, beres. Zakat tak pernah culah. Pada ni. Hak kewajipan-kewajipan ni, beres belaka. Kewajipan kita dengan keluarga, kewajipan kita dengan anak isteri, kita tunaikan belaka. Kemudian hak perkara larangan, hak haram-haram, kita tinggal belaka. Walaupun mungkin hak makruh dah tinggal contohnya. Makruh. Hak makan budu, makan peta, makan jering. Itulah contoh ni, contoh. Tak ada kata siapa ni. Ni contoh je. Contoh. Jadi mana hak haram-haram tinggal belaka. Rasuah tidak terbabit, riba tidak terbabit. Judi minum arak, jauh lah kitanya. Kita orang Pantai Timur ni kan. Maknanya, judi arak tu jauh sama sekali. Maknanya, duduk takwa hak pertengahan, hak nombor 2. Selamatlah daripada neraka Jahannam dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila selamat daripada neraka Jahannam, syurga Allah, syurga ni ada darajah-darajah pula. Dia ada 7 darajah pula. Darajah yang paling tingginya Jannatul Firdaus. Tu paling tinggi. Jadi darajah ni pula kena duduk takwa hak nombor 1. Hak paling tinggi. Bukan kata wajib je. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Hak itulah yang akan menentukan darajah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang masuk syurga darajah-darajah tadi, darajah yang pertama sampai yang ke-7, duduk darajah tu kekal selama-lama. Tak pindah dah. Kalau darajah bawah kot, situlah selama-lama. Darajah pertengahan kot, situlah selama-lama. Darajah paling tinggi, Jannatul Firdaus, di situlah selama-lamanya. Tapi penentuan darajah ni duduk takwa hak nombor 1. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Ni hak kita kira takwa, kemudian pembalasan di hari akhirat dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak bicara bab kedudukan takwa tu, kena letak molek lah. Maknanya yang pertama, benar-benar beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan, pergi kepada semayang puasa boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kewajipan-kewajipan ni selesai dah. Kewajipan hubungan kita dengan Allah, semayang puasa. Kewajipan hubungan kita dengan manusia, hak tadilah contoh anak isteri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, saudara seagama kita. Ada ni. Jadi, tunaikan segala kewajipan, barulah pergi pada amal sunnah, amal sunnah, amal sunnah. Maknanya kewajipan ni pula, hak zahir, hak batin.
Bukan hanya sembahyang puasa je. Taubah pun kita tunaikan. Ikhlas, sabar pun kita semai di dalam hati kita. Hak larangan ni pula bukan kata hak saya sebut rasuah ke, riba ke. Larangan ni hak hak batin ni, riak kita bersihkan, takabur kita bersihkan daripada hati kita, hasad kita bersihkan daripada hati kita. Kita pun buat amal sunat. Walah amal sunat kita diterima. Naiklah takwa hak martabat hak paling tinggi. Tapi kalau hak sunat rajin, hak haram dok tinggal, lah tak ada nilai lah orang panggil. Ni hak ni kita nampak sangat kalau hak ni. Kita katalah ni tak ada seumpama ni, kita buat contoh je. Kata sudah fikirlah, ada kau orang gitu, memang tak ada lah. Dia berjudi minarok tak tinggal. Tapi dia rajin sembahyang sunat. Isra' dia semayang, duha dia semayang, Isnin Khamis dia puasa. Kita kata tak berapa dah tu nak kena cek tu. Cek takut ada wayar putus ke apa ke. Dah. Judi menarok tak tinggal. Tapi Isra' duha semayang. Pelik lah. Mana kalau hak haram tak tinggal, takwa pertengahan pun tak ada, hak sunat rajin, Tuhan tak akan terima. Tu je lah. Macam mana kita hak rajin buat amal sunat, rajin semai sunat, rajin puasa sunat, rajin umrah sunat. Tiap-tiap tahun tak ada orang lain, boleh ke dia je. Rajin mengaji Al-Quran, rajin berzikir, tetapi mengekali dosa besar, bukan berjudi minarok. Dosa besar riak, dosa besar takabur, dosa besar hasad. Macam mana? Tuan terima amal sunat tadi? Gitulah. Kita cerita kalau orang tu berjudi minarok dok tinggal, sunat rajin, puasa sunat rajin, kita kata mana pasal gitu. Macam mana pula dengan orang yang rajin ibadah sunat, rajin berjemaah di masjid, tetapi riak, ujub, takabur, hasad dikekali. Ingat baik tu. Orang berjudi minum arak, dosa besar, kita faham. Mereka hanya ketika-ketika. Ketika-ketika, bukan berjudi sepanjang masa. Mungkinlah hari Minggu ke, hari gaji ke, Wallahualam lah. Gitulah. Tapi kalau orang takabur, sepanjang masa, dosa besar melekat sepanjang masa, tiba-tiba rajin buat amal sunat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak duduk takwa martabat yang ketiga, wajib sunat, kena lepas takwa martabat kedua. Kerjakan segala kewajipan zahir dan batin, tinggal segala larangan zahir dan larangan batin, riak, ujub, takabur, hasad. Barulah fokus pula kepada amal sunat. Ini kita kira berkaitan dengan hak martabat takwa. Paling rendah sekali pun martabat takwa masuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didoakan kerahmatan. Ni dalam kitab. Tuan kita doakan kerahmatan dalam sembahyang. Orang semua doakan kerahmatan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga Nabi. Dan hak sentiasa tu lah. Orang sentiasa kan luar daripada sembahyang, orang pun berselawat atas Nabi dan atas keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun takwa hak paling rendah. Masuk dalam bahagian keluarga Nabi yang didoakan kerahmatan. Ini kira. Ini ulang balik hak minggu lepas. Kemudian tambah-tambah lah sikit. Kemudian tadilah sidang pendengar. Kalau nak mengulangi laginya, bukalah hak FB Manis FM. Dalam tu ada. Boleh cari, dan tadilah boleh ambil kepada FB masing-masing ataupun share. Sebab kita share perkara baik ni, kita akan dapat balasan baik. Kalau kita share benda tak baik, kita dapat balasan tak baik. Cerita-cerita keburukan orang, kita pun share, kita pun tambah, kita pun reka. Benda tu betul ke tidak? Keburukan orang ni, betul ke tidak? Betul, mengumpat. Tak betul fitnah. Mengumpat tu dosa besar dah. Fitnah lagi besar. Kita share benda-benda keburukan. Hak tu tak payahlah. Sebenar tu awak mengumpat. Tak sebenar, tu lagi berat. Naik kepada dia panggil fitnah.
Kita share hak benda-benda baik. Kita share hak rakaman-rakaman pengajian. Begitulah. Share ni kadang-kadang ada orang buka, ada orang tak ada masalah. Kita share je lah. Kita share lama-lama. Bila share, akhirnya Tuhan buka hati dia juga. Share ni kita dengar lah sekali. Kita dengar pengajaran. Maknanya, masa pula bukan panjang sangat. Maknanya kita dapat pengetahuan. Itu Alhamdulillah tu. Maha pengetahuan ni. Bukan kata pengetahuan agama. Pengetahuan dunia pun kita tahu tu. Satu-satu perkara kita rasa suka. Faham tak ni? Ini pula pengetahuan agama. Hak yang akan bawa kita selama-lama di hari akhirah sama telah lah. Maknanya kita usahakanlah. Maknanya dapat Mani FM mengadakan slot seumpama ni. Kita ambil lah manfaat molek. Ambil manfaat molek dan ada live FB. Boleh kita ulang dengar lain kali pula. Kemudian kita sambung kepada selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hak Nabi perintahnya adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selawat ke atas keluarga Nabi. Selawat ke atas sahabat Nabi ni, hak ni ditambah oleh ulama. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi yang terkemuka, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Dia gitu. Maka ditambah pula selawat, doa kerahmatan ke atas sahabat Nabi. Lepas tu kita dah semayang, kita dah sebut doa kerahmatan ke atas sahabat Nabi. Sebab tu tambahan pula situ. Hak adanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, tak nak tambah dah semayang tu. Sebab sahabat Nabi ni, Sayyidina Abu Bakar, bukan di kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib. Walah, sahabat Nabi hak nombor satunya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa lah sahabat Nabi hak nombor satu? Hak disebut dalam Quran tu, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'na. Ketika berkata oleh Nabi SAW bagi sahabatnya dalam gusur ketika nak hijrah ke Madinah tu, jangan kamu bimbang, jangan pun takut, Allah Ta'ala bersama dengan kami. Siapa sahabat di situ? Sahabat di situ dengan khabar yang mutawatir, ijma' Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itulah sesiapa yang engkar Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, jatuh kafir. Sebab apa? Quran yang menyebut Sayyidina Abu Bakar tu sahabat. Kalau engkar Sayyidina Umar sebagai sahabat, itu dosa besar. Tapi jatuh kafir. Faham tak ni? Itu beza. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni sahabat, Quran yang sebut. Iz yaqulu li sahibihi. Ketika berkata Nabi bagi sahabatnya. Ketika berada nunggu besar tu. Jangan takut, jangan bimbang. Allah Ta'ala bersama dengan kami. Allah Ta'ala akan menolong. Ada ni. Itu kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Yang mana Sayyidina Abu Bakar ni, selepas daripada sekalian para rasul dan para anbiya, manusia yang bukan rasul, yang bukan anbiya, bukan nabi-nabi, hak nombor satunya Sayyidina Abu Bakar. Selepas tu sangka kala yang kedua, dibangkitkan sekalian para rasul dan para anbiya, manusia yang bukan rasul, manusia yang bukan nabi, yang pertama-tama dibangkit Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ni kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Paling lebihnya rasul-rasul lah. Kemudian nabi-nabi yang paling lebih. Rasul-rasul ni pula ada pula susunan dia. Hak nombor satunya Nabi SAW. Kemudian ulul azmi tu. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini ulul azmi 5 tu. Hak tu hak tertik dia. Dia ada baki 20 lagi. Rasul 25. Hak tu tak ada susunan nombor. Pernah turun pada rasul-rasul yang lain. Selain daripada 25. Turun kepada nabi-nabi hak 124,000 semua sekali tu. Maka turun kepada manusia hak nombor 1. Adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi selawat tu ditambah pula kepada sahabat Nabi SAW yang bukan daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Selesai dah selawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Diakhiri dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Barulah dimasuk di hadapan tu. Arkanul Islami khamsatun. Ini masuk tajuk. Jadi, selesai bismillah. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas Nabi, sahabat, keluarga dan sahabat. Pengarang mengakhiri dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ni kita duk baca semua ni. Tok Bilal, hayya 'alas salah. Kita berjawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Yang mana dituntut, disunatkan kita memperbanyakkan zikir dengan la haula wala quwata illa billah. Disunatkan perbanyak. Di antara kelebihan dianya akan menjadi kenderaan ketika meniti titian sirat. Akan menjadi kenderaan ketika meniti titian sirat. La haula wala quwata illa billah. Memang kita biasa tu. Apakah makna la haula wala quwata illa billah? Dalam kitab Safinatun Najah ni, terjemahan dicomel di bawah tu. Dia terjemahan di bawah tu. Dia kitab Safinatun Najah ni ada edisi Rumi. Dia ada edisi Rumi. Cuma edisi Rumi ni saya ada juga bawa. Cuma saya baca hak edisi Jawi. Dia ada dua. Hak Jawi pun ada, hak Rumi pun ada. Jadi hak Jawi ni mudah sikit sebab hak Arab atas terjemahan di bawah dia. Kalau hak edisi Rumi ni, dia agak payah sikit lah nak susun. Jadi saya baca ni hak edisi Jawi. Terjemahan dianya, dan tiada daya pada meninggalkan maksiat. Ni comel ni. Wala quwata, dan tiada kuasa. Kita biasa tiada daya dan tiada upaya biasanya. Tak apalah. Wala quwata, dan tiada kuasa berbuat taat. Illa billahil aliyyil azim. Melainkan dengan pertolongan Allah. Illa billah, illa bi'aunillah. Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mana Allah ni? Al-Aliyyi, yang maha tinggi. Al-Azimi, lagi maha besar. Ni. Jadi, hak bacaan-bacaan kita, hak tak banyak mana tu. Hak bacaan-bacaan kita tak banyak mana tu kok. Alah, hak kita baca sikit-sikit, biarlah tahu makna. Tapi kita biasa gini. La haula wala quwata, tiada daya pada meninggalkan maksiat. Wala quwata, tiada upaya pada mengerjakan ketaatan. Gitulah biasa kitanya. Terjemahan tu molek bawah tu. Tiada daya pada meninggalkan maksiat dan tiada kuasa pada berbuat taat, melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tok Bilal kan, hayya 'alas salah. Marilah sembahyang. Kita berjawab, la haula wala quwata illa billah. Walah kita mari masjid awal dia Tok Bilal lagi. Dah. Tok Bilal, hayya 'alas salah. Kita pun jawab, aku mari awal demung lagi. Dah kita bacanya la haula wala quwata illa billah. Makna kita mari masjid awal dia Tok Bilal ni, itu semua taufik hidayah Allah. Ada taufik hidayah Allah, pertolongan Allah. Kita boleh tunggu sampai ke selesai azan, sampai ke semai sunat, sampai ke semai jemaah, sampai ke wirid, sampai ke doa. Kita boleh kekal iktikaf dalam masjid contohnya. Itu semua pertolongan Allah. Kalau tak, kita mari awal Datuk Bilal sekalipun, tiba-tiba sakit perut. Tak boleh nak jemaah juga. Tiba-tiba ada kecemasan. Orang telefon ni ada kecemasan. Kena baliklah sebab ada kecemasan. Maknanya kita boleh duduk situ, boleh mari. Asal kita boleh mari masjid. Kita duduk iktikaf dalam masjid. Tunggu Bilal azan, kita jawab semua sekali. Lafaz Bilal azan tu. Kita boleh sembang sunat pula, boleh sembang jemaah pula. Itu semua adalah taufik hidayah, pertolongan daripada Allah. Bahagian kitanya, wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Nak timbul riak, nak menunjuk-nunjuk. Kita boleh datang berjemaah ni
Semua tu datang daripada taufik hidayah Allah. Bukan barang kita pun. Nak menunjuk apa? Nak berasa lebih. Lebih apa? Hak semua tu daripada Allah. Bukan hak kita pun. Lepas tu bagian kita, bersyukur tak dialah. Alhamdulillah. Kemudian kita berdoa, Ya muqallibal qulub, sabin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ada doa sama-sama tu. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama engkau dan kau taatan pada engkau. Hak duduk atas masjid seumur ni, biar duduk sini seumur. Dia kalau Tuhan tak izinkan kita duduk di masjid, mudah je nak lagi. Mudah je nak lagi. Berkelahi dengan ahli jemaah. Hilang dah. Bapa haji tu tak nampak dah. Dia tak kenang dengan. Itu rumah Allah, bukan rumah orang yang kita ada hal dengan dia tu. Tapi mudah-mudah je. Tuhan nak tarik balik. Tak pergi. Sebab tu mana kita berdoa supaya Allah Ta'ala kekalkan kita atas ketaatan dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna kita ni boleh melakukan kebaikan. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya kita pada meninggalkan maksiat dan tiada kuasa kita pada berbuat ketaatan melainkan kesemuanya dengan aunillah, dengan pertolongan daripada Allah, dengan taufik hidayah daripada Allah. Pegangan kita pula kebaikan yang kita lakukan qada dan qadar Allah. Maksiat yang kita tinggalkan qada dan qadar Allah. Sebab apa? Sebab segala-galanya baik ataupun jahat, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu insya-Allah lah. Mana saya akan fokus tekan ketika membicarakan rukun iman yang 6 perkara. Jadi hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah, perkara yang baik dan juga perkara yang jahat, tu saya akan tekan ketika pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Sebab nanti insya-Allah akan masuk kepada tajuk rukun Islam dan tajuk rukun iman. Tapi ni kita masih lagi di kesudahan permulaan kitab dengan bismillah, dengan alhamdulillah, selawat dan salam, kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab pada hakiki sebenar-benarnya kesemua yang berlaku adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang dikurniakan taufik datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang yang melakukan maksiat kerana Allah Ta'ala tidak mengurniakan taufik dan hidayah, maka mereka pun melakukan perkara maksiat. Kemudian alhamdulillah, boleh tinggal maksiat tadi. Itu semua datang daripada taufik hidayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena perbanyakkan kesyukuran. Sebagai contoh, kita boleh mengikuti hak Selat Talaki Safinatun Najah. Itu semua atas pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya, seseorang nak kekalkan mengikuti radio Mani FM ketika Selat Talaki Safinatun Najah, nak tutup pun boleh, nak apa pun boleh. Tapi kita dengar, ni pengajaran agama ni, kita pakat dengar lah. Tengah-tengah bawa kereta ke, kita pakat dengar. Itu semua taufik hidayah. Itu semua datang daripada izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qada dan qadar Allah. Kalau hak Tuhan tidak taufik hidayah seumpama tu, malah bosan dengar cari hak lain ada tak. Lepas tu kata kita boleh belajar, Tuhan beri kita jadi suka kepada pengetahuan agama, Tuhan beri kita jadi istiqamah atas pengajian agama. Kita kena perbanyakkan kesyukuran, kerana itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pelihara hati kita daripada riak, ujub, takabur akan perkara yang bukan milik kita. Jadi kalau menunjuk-nunjuk barang yang bukan milik kita, lebih tak cerdik daripada budak. Kan budak kan, dia bagi menunjuk. Tapi menunjuk barang dia baru beli. Ada ni, dia menunjuk sebab kawan dia tak ada. Kita sekarang ni boleh belajar taufik hidayah Allah, bukan hak kita pun sebenarnya. Lepas tu kita nak menunjuk barang yang bukan milik kita hakikinya.
Mana kita ni lebih daripada budak lagi lah. Nak berasa hebat. Sebab boleh belajar. Hebat kat mana? Boleh belajar, boleh beramal tu. Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni. Sentiasa baca. La haula wa la quwata illa billah. Jangan baca sajalah. Kita memahami apakah makna la haula wa la quwata illa billah yang kita di sunat memperbanyakkan. InsyaAllah akan jadi kenderaan ketika meniti titiang sirat. Jadi kira selesailah untuk mukaddimah kitab, permulaan kitab. Akan masuk pada tajuknya Arkanul Islam Khamsatun. Bermula rukun Islam ada 5 perkara. Cuma tadi dalam hak komen tadi, ada tanya tak macam mana nak dapat? Ada tak perasan tadi? Macam mana nak tengok siaran kuliah ustaz yang sebelum ini? Macam mana? Okey, daripada Jo Hari ada tanya macam mana nak tengok siaran kuliah ustaz yang sebelum ini. Okey, salah satu caranya anda boleh share. Lepas tu anda boleh tengok balik. Anda nak tengok yang sebelum ini, anda boleh terus ke Facebook ustaz pun boleh, tak ada masalah. Ataupun anda tengok di Facebook Manis FM juga boleh. Anda scroll lah, tengok bawah-bawah yang mana kena carilah maknanya. Ya, kena scroll tengoklah. Lepas tu ambil sipang lah. Ya. Sebab lain kali kita nak cari tu payah kau. Betul. Sebab dia dalam FB Mandai FM tu dia banyak lah. Dia banyak perkara. Jadi nak sampai seminggu tu banyak program di tengah tu. Betul. Jadi cari, lepas tu kita pun sipang lah. Untuk kita mengulangi dan untuk kita share. Lepas tu maknanya yelah orang ni dia dengar acak kali dah disipang. Disipang. Sebab apa? Perkara tu perkara berharga disipang gitulah. Betul. Mana lah kali ada masa dia boleh dengar semula. Jadi mudah-mudahan begitulah. Dia mudah-mudahan dapat manfaat daripada hak selok talaki safinatun najah. Wallahu a'lam. Jadi sedikit lagi saya nak sambung kepada anda tadi. Boleh juga download dekat Facebook tu, download Sipir Baik-Baik untuk kita mengulang kaji macam Ustaz khabar tadi. Ataupun untuk kita nak tengok kembali sebagai rujukan dan sebagainya. Jadi ada sedikit masa lagi. Boleh Ustaz bagi kata-kata penutup untuk segmen talaki pada hari ini Ustaz. Silakan. Jadi kata penutup saat ni dah tu. Tak ada kata penutup dah lah. Kita pergi pada doa lah. Pergi pada doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.